Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan lukisan elektrik. Pengenalan. Lukisan elektrik ialah lukisan kejuruteraan yang berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik. Lukisan ini berfungsi untuk menjelaskan kandungan sesuatu pemasangan elektrik. Alat tambah dan alat kelengkapan elektrik dilukis dalam bentuk simbol yang disambung dengan satu gambar rajah mengikut piawai yang ditetapkan, dan lukisan elektrik digunakan dalam kerja pendawaian dan pemasangan elektrik. Peraturan untuk kita belajar berkaitan dengan lukisan elektrik. Untuk lampu, setiap bilik mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu poin lampu bagi bilik yang besar. Bilangan poin lampu boleh ditambah dan jarak di antara poin hendaklah sesuai supaya pencahayaan sama rata. Kemudian jenis lampu yang digunakan dalam bilik mandi ialah lampu filament bertutup kaca. Kemudian lampu hendaklah ditempatkan pada jarak tertentu supaya sinaran lampu tidak terganggu oleh bilah kipas. Untuk soket pula, bilangan soket keluaran bagi bilik bersaiz sederhana tidak boleh lebih daripada 2. Bagi bilik yang lebih besar, peraturan ini dilonggarkan. Untuk suis hendaklah ditempatkan di dalam bilik bersebelahan dengan pintu masuk dan tidak terlindung supaya mudah dikendalikan. Bagi bilik mandi, suis hendaklah ditempatkan di luar bilik mandi. Kemudian suis 2 hala sesuai digunakan untuk koridor bilik mandi. Kemudian suis lampu dan kipas hendaklah dipasang pada satu tempat supaya kelihatan lebih kemas dan memudahkan kawalan. Seterusnya, untuk unit kawalan pengguna, kotak unit kawalan pengguna hendaklah dipasang dalam bangunan supaya mudah dikenalikan ketika berlaku kecemasan. Yang ini merupakan yang utamalah untuk kita off dan on bekalan di rumah kita. Kemudian simbol, yang ini untuk lampu pendaflor kembar, lampu pendaflor tunggal. Yang ini untuk lampu pendaflor kembar. Yang ini lampu pendaflor dinding, lampu pendaflor kembar dinding, tube bulat, filament, lampu glob, lampu dinding, lampu chandelier, spotlight. Kemudian yang ini untuk suis satu hala. Suis dia punya tangkai ni mesti ke kanan. Tangkai ni ke kanan. Ni suis 2 hala. Ni suis perantaraan. Ini jarang kita gunakan. Suis tarik, biasanya dalam bilik air aja. Ini pemalap biasanya untuk lampu chandelier. Ni soket alih keluar. Yang ini yang selalu kita gunakan, soket alih keluar yang ini. Yang ini 15 ampere untuk aircon contohnya. Ini untuk talian telefon, antena TV, loceng elektrik. Yang ketiga-tiga ni, telefon, antena TV, loceng elektrik ni biasanya berada di ruang tamu. Papan fius agihan ni biasanya di ruang utama. Ruang utama. Kipas siling, kipas exhaust biasanya di dapur. Kipas dinding. Alat kipas biasanya bersekali dengan suis untuk kawalan kipas siling. Unit kawalan pemanas biasanya di bilik air. Poin pemanas air dalam bilik air. Penyaman udara. Penyaman udara ni letaknya menghadap dinding luar rumah.
Unit kawalan pemasak biasanya di dapur, pemutus litar, kemudian pemutus litar jenis kenit. Ini pemutus litar arus baki, fuse, Swiss berfuse 2 kutub. Ini neutral, yang ini meter kilowatt jam, ini sambungan bumi dan peti penyambung. Jenis lukisan pula kita ada gambar raja blok, gambar raja skema, gambar raja lita, gambar raja pendawaian. Yang ini berkaitan dengan pelan bentangan. Yang ini untuk domestik tadi. Yang ini untuk domestik. Yang ini untuk industri. Biasanya dalam tajuk kita akan buat yang domestik untuk rumah-rumah. Kemudian yang ini kalau katakan arah 1, kita padankan nama alat tambah pada ruang simbol yang tepat berdasarkan jadual yang disediakan. Okey, yang ini ialah lampu pendaflor kembar. Kita cari lampu pendaflor kembar. Ini contohnya. Okey, betul. Yang ini lampu pendaflor tunggal lah. Kemudian yang ini lampu pendaflor dinding. Oh, salah. Kembar, lampu pendaflor kembar dinding. Sorry. Okey. Contoh yang ni pula katalah lampu pendaflor tunggal. Yang ini pula ialah chandelier, lampu chandelier. Okey, contoh yang itulah. Seterusnya katalah kita cari yang ni. Ni tangkainya sebelah kanan. Ini ialah Swiss sehala, satu hala. Okey. Yang ni kipas siling. Ni kipas. Okey, kipas siling. Yang ini katalah soket. Ni alato kipas. Contoh macam ni. Okey, seterusnya katalah kita pergi yang lain pula. Yang ini pilih dan seretkan simbol yang tepat berdasarkan jadual nama yang alat tambah yang diberi. Katalah contoh aircon. Unit penyaman udara. Okey. Katalah kita pergi kepada TV. TV ada tak TV? TV. Katalah lagi satu contoh, kita buat bumi. Okey. Seterusnya ini katakan aras yang ketiga. Pilih dan seretkan simbol yang tepat berdasarkan legenda pada pelan rumah yang diberi. Ini disebut sebagai legenda. Ini ialah pelan rumah. Okey, kita tengok anjung. Anjung dekat sini. Yang perlu dilukis ialah satu unit lampu pendaflor tunggal. Okey, kita ambillah satu lampu pendaflor tunggal, kita letak. Okey, lampu pendaflor ni biasanya sekali dengan Swiss. Nanti ada satu ruangan dekat sini pula Swiss, ada keterangannya lah. Swissnya letak di mana. Kemudian katalah ruang tamu. Ruang tamu satu lampu chandelier.
Kemudian katalah bilik tidur satu kipas siling. Bilik tidur satu kipas siling. Biasa kipas siling ni dia sekali dengan satu alato dan satu Swiss. Kemudian dapur satu unit lampu filament. Okey, contoh macam ni lah. Jadi akan dilukis pendawaian dan Swiss. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan SPM yang dulu-dulu punya 2002. Contoh macam ni. Terlampau kecil lah. Okey, jadi contoh dia dekat sini. Katalah yang ini Swiss, tangkainya ke kanan, ni dinding, tangkainya ke kanan, ini alat kipas, kawalan, kipas siling. Ini Swiss, ada dimmer, huruf D, kemudian ini adalah lampu candelier. Yang ni tadi lampu filament, dikawal oleh Swiss dua hala, satu di dalam, satu di luar. Yang Swiss ni merujuk kepada legenda lah. Lampu spot, ni Swiss dia, ni pendawaian dia. Lampu spot arahan dia mesti menunjuk ke luar rumah. Kalau lampu spot ni menghadap ke dalam rumah, salah. Kemudian bilik tidur 2, Swiss, kalau mata daripada sini, tangkainya ke kanan. Ini adalah lampu dinding. Bilik air, Swiss 2 hala, contoh. Ni ikut arahan semua pada legenda. Kemudian dapur, ini adalah kipas exhaust, ada Swiss. Dapur ni ada lampu bulat punya. Kemudian soket air keluar. Ni ruang makan, penaflor kembar, lampu kipas dinding, ada Swiss. Bilik tidur ni Swissnya di bahagian dalam bilik. Unit aircon, kalau letaknya di sini, ni dinding keluar. Sini betul, sini betul, sini betul. Kalau aircon letak di sini salah, sini salah, sini salah. Kalau letak di sini dindingnya keluar betul, letak di sini dinding keluar betul. Kalau aircon letak di sini salah, sini salah, sini salah. Sebab ini nanti ada wap ataupun ada air dia. Jadi air ni jauh lah, selalu pipe. Jadi ini lebih mudah. Ini lebih mudah. Ni sini betul, sini betul. Kalau kedudukan aircon sini salah, sini salah, sini salah. Okey. Kita tengok pula contoh 2001. Okey, ini lebih jelas sikit. Di mana tempat letak kereta, dia nak satu lampu glob, ada satu lampu sorot, ruang tamu, satu kipas siling, satu lampu pendaflor dinding dan seterusnya. Okay, kita tengok dia punya contoh dia. Okay, yang ini tempat letak kereta, ada satu lampu, Swissnya satu dalam satu luar. Kipas siling, ada alato, ada Swiss. Cuma kedudukan Swiss ni mesti ke kanan. Macam ni betul lah, ke kanan. Ini Swissnya ke kanan sepatutnya. Ini alat pemanas air dalam bilik air. Aircon dalam bilik tidur ni, sini betul, sini betul, sini betul, sini betul. Kalau aircon letak kat sini, salah. Okey, yang ini tangkainya patutnya ke kanan. Ni tangkai ni betul. Ni kalau dinding, mata kita daripada sini, Swissnya ke kanan. Okey. Dan kita tengok contoh yang terakhir. Ruang tamu, ruang makan, bilik tidur, bilik air. Okey, yang ini ada alat tambahnya dan ini ada catatannya. Okey, contoh dia TV, ini lampu candelier, ini soket, ini lampu dinding, ini kipas siling, pendaflor. Kalau kipas siling ada alato, Swiss. Yang ini ada
kipas exhaust, ini lampu filament, aircon. Okey, ini lampu dinding, lampu gelap dinding lah. Okey. Jadi kita fahamkan dulu. Jadi untuk video lain kali mungkin kalau dapat disertakan contoh soalan kertas, boleh print dan cuba lukis lah. Okey, selamat menonton video.